Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Suhaimi Sulaiman bersiaran dari Melaka, dan bila bercakap tentang Melaka, tetamu saya pada hari ini juga dari Melaka. Saya perkenalkan saudara Muhammad Radin Anwar. Beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif dan beliau juga adalah pengasas bersama untuk Wahdah.my. Bidang perniagaan saudara Radin ni berkait rapat dengan bidang pelancongan, iaitu penyediaan kereta dan juga pemandu, ya. Okey, selamat datang saudara Radin. Okey, ini terima kasih Jamie. Kita nak mulakan dengan bila kita cakap tentang syarikat-syarikat yang dalam dunia ataupun dalam industri pelancongan dan juga transportation, pengangkutan, ya. Mari kita dengar cerita bagaimana Wahdah.my ini berjaya survive, ya, semasa mula-mula berlakunya COVID-19 sehinggalah hari ini. Ya, terima kasih Jamie. Sebelum itu saya perkenalkan sikit, nama saya Muhammad Radin, dan apa yang kami buat sebenarnya, kami di Melaka ni sudah hampir 5 tahun mengasaskan bisnes teknologi, menceburi bidang travel and tours, tapi yang berasaskan teknologi. Apa yang kami lakukan setakat ni, kami cuba untuk menggabungkan sebagai sebuah platform, kami menggabungkan pengusaha-pengusaha kereta sewa di Malaysia, berikan mereka akses digital untuk mendapatkan customer yang kebanyakannya daripada international arrival dan juga border seperti dari Singapura. Dan of course, bila bercakap tentang MCO, sebenarnya banyak kisah sedih di situ. Ketika mana MCO PKP diumumkan oleh Perdana Menteri pada bulan Mac. Pada bulan Mac. Pada hari yang sama, kami menerima banyak panggilan telefon daripada customer-customer luar negara yang meminta untuk kami refund. Pada hari pertama itu saja, kami refund hampir 120,000 kepada klien dalam masa beberapa jam sahaja. Jadi dekat sini apa yang saya nampak adalah persoalan kepada kami, adakah kami ready untuk mengadaptasi konflik. Jadi apa yang berlaku, kami banyak belajar dan terus belajar bagaimana untuk mengatasi konflik dari segi teknikal dan juga dari segi mental. Pada hari yang pertama itu, bila kami dah refund 120,000 kepada klien, kami mula terfikir, adakah lebih baik kalau kami menawarkan flexibility? Maknanya, sebab bila kita faham PKP ataupun MCO, lockdown, ini semua bersifat sementara. Jadi atas dasar ini, kami berbincang semula di antara kumpulan. Kita melancarkan satu features baru, kita sebut sebagai Wahcash. Wahcash ni bermakna customer instead of refund, mereka just duit itu disimpan di dalam sort of e-wallet dan melakukan reschedule semula. Berapa peratus yang bersetuju? Berapa peratus yang bersetuju untuk reschedule dalam e-wallet tu? So far, apabila kami umumkan selepas 2 minggu PKP, alhamdulillah hampir 50% bersetuju untuk remain the cash and scheduling travel pada tak pasti, mungkin tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Cuma apa yang kami nampak di sini, kami belajar daripada AirAsia, yang mana AirAsia menawarkan credit account. Jadi kami mula apply juga aplikasi yang sama kepada syarikat kami dan juga pelanggan kami, dan alhamdulillah memberikan impak ataupun cash flow yang positif di syarikat kami.
Okey, bercakap tentang apabila kita menghadapi krisis contohnya ya, ada juga penganalisis bisnes yang menyarankan perkataan yang selalu kita dengar adalah pivot. How do you pivot ya? Adakah ini sesuatu orang kata approach yang bagus atau bagaimana pada pendapat saudara Radin, kerana kalau kita nak menukar bisnes kita, apa yang kita maksud dengan pivot tu, kita seolah-olah pergi buat sesuatu benda yang baru. Mungkin kita bukan pakarnya, tapi ada orang kata itulah salah satu caranya kalau kita nak survive. Jadi bagaimana pandangan saudara tentang ini? Ya, Jimmy, memang ketika PKP berlaku, kita lihat banyak syarikat-syarikat pemula dan syarikat-syarikat yang berasaskan teknologi, mereka sangat cepat. Mereka sangat cepat melakukan pivot kepada demi untuk menyesuaikan keadaan semasa. Tapi apa yang kami lakukan di Wahdah sendiri, saya concern tentang adakah pivot itu reliable untuk post MCO, post PKP. Jadi apa yang kami lakukan, kami cuba untuk mencari satu bisnes yang ada sinergi dengan bisnes sedia ada. Ataupun daripada model sedia ada, kami kembangkan supaya model sedia ada ini lebih fleksibel dan lebih reliable dengan industri yang berkaitan dan juga reliable untuk post MCO. Satu contoh yang saya nampak ataupun semua perasan ketika MCO, banyak company-company melakukan pivot yang menceburkan diri dalam delivery, yang masuk jual makanan sebagainya, F&B, tapi selepas RMCO kita nampak semuanya senyap belaka. Semuanya sepi. Mungkin dekat sini mereka kurang fikir tentang adakah investment masa, investment talent itu berbaloi pada post MCO. Jadi itu yang saya concern tentang bagaimana kita mengurus sinergi kita dalam pasca PKP dan post PKP juga. Ya, bagaimana pula tentang kerjasama? Okey, contohnya saya ada bisnes macam bisnes saudara, percentage besarnya, peratusan besar adalah orang datang di luar negara contohnya, ya. Jadi sama juga dengan saya ada backpackers hostel 90% adalah mereka pelancong antarabangsa yang hari ini memang tak ada lah kan. Jadi apabila benda tu berlaku, kita terpaksa cari pelancong dalam negara. Dan pelancong dalam negara mungkin tak berapa sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Mereka tidak begitu, kalau di Malaysia lah contohnya, ramai orang datang di tempat saya, dia nak bilik private rooms dan sebagainya, dia tak nak duduk dom ramai-ramai macam orang putih. Tapi apa yang saya dapati, apa yang kita terpaksa buat sekarang adalah macam saya tak tahu pun dekat Melaka ni sebenarnya ada divers, boleh menyelam dan sebagainya. Jadi hari tu saya jumpa kawan saya, Hazin, beliau ni ada extreme divers. Jadi kita bekerjasama, kalau orang datang sini kita kata pergilah jumpa, pergi diving bersama dengan Hazin, extreme divers dia. Kemudian pemandu pelancong saudara Syaukani Abbas, dia kata dia ada Melaka After Dark. Dulu kita tak pernah buat benda macam ni. Jadi sekarang kita bekerjasama, orang dalam satu industri 5-10 orang kita sekali pergi satu pelanggan tu, kita boleh bagi ini, ambillah bisnes sikit. Jadi dia telah berubah. Jadi bagaimana pula dalam bisnes saudara Radin? Ya, suka untuk saya streskan dekat sini pentingnya seorang usahawan berada di dalam ekosistem yang betul. Okey. Jadi apa yang saya nampak dan apa yang berlaku pada syarikat kami sendiri adalah apabila berlakunya konflik, kami cuba menyelesaikan masalah dalam satu ekosistem yang sama, lingkungan yang sama. Kami tubuhkan bisnes ni dan tapping international market. Kebanyakan customer kami semuanya daripada luar negara, majoriti daripada Singapura dan selebihnya daripada arrival KLIA, Langkawi dan juga airport, Kota Kinabalu Airport. So apabila berlaku di konflik, kami mula berfikir dan mencari overcome yang terbaik. Jadi antara overcome yang terbaik, kami fikir bagaimana kami mulakan satu idea untuk serve local market. Dan of course
serving local market totally different dengan serving international market in term of semua aspek. Jadi banyak perkara yang kami terpaksa kena revamp semula, start from scratch. Bagaimana kami membuat pemasaran, bagaimana kami melakukan approach, bagaimana kami close setiap sales, semuanya berubah daripada fully online. Sekarang ni kami dah mula partial online. Kenapa kena partial online tu? Mari kita cuba faham market ni. Pertama, satu, kenapa partial online? Kedua, adakah pasukan kita tu bersedia dan cepat untuk berubah ni? Kerana saya dapat tahu secara pukul percentage average age dalam syarikat saudara tu orang muda-muda 20 ya. Jadi mungkin senang ataupun mungkin lebih susah. Kerana orang kata kalau muda tu senang untuk berubah dan dapat idea baru, tapi pada masa yang sama kalau ada orang yang lebih dewasa, dia ada experience bersama dia. Jadi macam mana dalam kes ini? Itu antara salah satu cabaran yang kami hadapi adalah manage talent, mengurus talent di dalam syarikat. Memang saya tidak nafikan majoriti daripada team member kami adalah bawah 30 tahun, bawah 35 tahun, dan terdapat sedikit konflik, terutama adalah konflik pengalaman. Bermakna mereka ada sedikit kekurangan pengalaman untuk mengadaptasi kerja-kerja yang melibatkan effort yang lebih tinggi. Jadi dekat sini apa yang saya nampak adalah kami cuma buat regroup semula, cuba untuk melakukan training dan discussion yang lebih kerap, town hall yang lebih kerap, dan cuba melatih team member kami menggunakan multiple hat. Tidak hanya satu topi saja, mereka cuba untuk memegang 2-3 topi. Topi marketing, topi customer service, topi berbagai. Jadi yang dulunya duduk di office, sekarang mereka mula untuk keluar, mula untuk pergi jumpa dengan orang. Itu adalah salah satu cabaran. Cuma persoalannya, adakah culture kami sesuai? Saya cuba untuk mengubah daripada masa ke semasa dan cuba melakukan sedikit matrix organisation. Sebab sekarang ni bila mana berlaku pasca PKP, ada sedikit tas-tas yang kami lakukan di luar daripada asal bisnes itu sendiri, ya. Tapi alhamdulillah semuanya kami dapat manage secara baik. Memang ada sedikit konflik, tapi kita kita jadikan itu sebagai satu proses, learning proses. Ya, dalam bila ada krisis sedemikian, ya, yang paling penting sekali adalah cash flow untuk sesebuah syarikat dan juga bagaimana kita mengurus finance kita, ya. Jadi dalam kes-kes ini, saya tahu dari pengalaman saudara Radin sendiri, bank banyak membantu dan itu sebenarnya sangat-sangat penting. Mungkin saudara Radin boleh cerita sedikit tentang ini. Ya, saya suka untuk petik apa yang saya sebut tadi, pentingnya kita berada dalam ekosistem bisnes yang betul. Jadi seorang usahawan tu bukan hanya tugasnya sebagai seorang penjual, tapi tugasnya adalah membuat sebanyak mungkin relation. Jadi apa yang berlaku sekarang bila berlakunya PKP, persoalan yang paling penting macam mana kami mengurus cash flow, aliran tunai. Kita lupakan soal untung, tapi kita fokus macam mana nak mengurus tunai. Nak pastikan company ini masih berjalan, staff masih lagi menerima gaji. Pertama adalah kami alhamdulillah kami sudah bersedia. Kebetulan kami memang ada sedikit contingency fund. Itu yang pertama. Kemudian kami mempunyai sedikit overdraft dengan bank-bank yang berkaitan. Itu juga membantu. Dan yang ketiganya adalah kami mempunyai hubungan yang baik dengan bank. Contohnya pada hari pertama, selepas minggu pertama MCO diumumkan, kami terima panggilan daripada Head of SME Bank Melaka bertanya tentang macam mana keadaan bisnes kami. Bermakna mereka juga concern tentang kami. Jadi kebetulan juga SRF baru diumumkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, dan terus secara tidak langsung kami apply SRF.
special relief fund, dan alhamdulillah ianya sangat-sangat membantu untuk stabilkan kami punya aliran tunai during the PKP ini. Jadi bila kita nak ke depan sekarang kita belajar banyak benda ni semua, apa yang perlu berubah dalam bisnes yang asalnya, ya? Jadi berapa banyak perubahan yang harus kita buat dan bagaimana kita menjadikan syarikat kita tu boleh fleksibel dan cepat untuk berubah apabila ada krisis. Ya, betul. Ya, betul. Apa yang penting saya nampak bila terjadi krisis, pentingnya kita mempunyai satu tim yang solid, yang adaptable dengan situasi semasa. Di antara kenapa reason kami remain semua staff yang ada, kami tidak melakukan sebarang layoff, walaupun kalau ikut keadaan semasa tourism industri yang kita tak tahu bila border buka, bila airport kembali beroperasi seperti biasa. Kadang-kadang kita fikir untuk melakukan 50%, sekurang-kurangnya 50% layoff disebabkan memang pada bulan pertama PKP memang we are almost zero sales. Tapi bila memandangkan tentang future investment post PKP, saya lupakan hasrat itu. Dan saya fokus macam mana nak membina balik tim sedia ada, togetherness yang tinggi di antara semua, dan adaptable. Cuba adapt dengan situasi semasa yang saya sebut tadi. Kita pakai multiple hat, pakailah topi sebanyak mungkin dan belajar sebanyak mungkin demi untuk survive. Dan alhamdulillah memang kami semua cuba untuk dan saya nampak selepas berlakunya PKP ataupun bila dah masuk kepada RMCO, saya nampak proaktif di antara tim mula tinggi berbanding dengan sebelumnya. Bermakna mereka sekarang ni nampak yang kami cuba menghargai, cuba survive bersama, sakit bersama, suka, happy bersama, dan itu menjadikan saya lebih enjoy melakukan aktiviti during the MCO walaupun business almost negatif. Ya, tapi adakah kerana sebab saudara beroperasi di Melaka di mana kosnya mungkin tidak setinggi di tempat lain, adakah itu membantu berjayanya apa yang saudara rancangkan semasa krisis ini? Ya, Jamie, memang itu adalah salah satu faktor. Berapa banyak kurangnya kalau kita berbandingkan kos dan sebagainya? Yang membantu disebabkan saya secara personal sememangnya saya telah involve dalam dunia keusahawanan hampir 10 tahun, Jamie. Ya. Saya mula di Johor Bahru dan saya pindah di Melaka pada tahun 2000. Saya pergi ke Melaka pada tahun 2015 semata-mata untuk membuat transformasi company dan menjadikan Melaka sebagai pusat HQ kami di sini. Sebab utama adalah talent. We are surrounded with the universities. Kemudian yang kedua, cost of living. Sebab bila kita cakap startup, company pemula ataupun startup, kebanyakannya kita bootstrapping, maknanya kita cuba untuk survive apa yang ada di tangan. Jadi saya rasa untungnya kami berada di Melaka, banyak advantage yang kami boleh enjoy ketika during the MCO dan kurangnya pressure untuk survive. Maksudnya walaupun ada sebahagian daripada staff kami gaji dipotong sebagainya, tapi mereka tetap terima disebabkan cost of living di Melaka ni nak compare dengan KL ataupun Johor jauh lebih murah. Jadi untuk ke depan apa yang perlu kita buat sekiranya berlaku krisis itu? Dalam kes ini adalah apabila tak ada orang nak menggunakan servis untuk tadi kita gunakan teknologi untuk mendapatkan kereta dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada satu teknologi lain sebagaimana yang saudara telah katakan tadi. Jadi kalau dalam bisnes-bisnes lain yang mungkin bukan dalam industri saudara, apa yang boleh saudara kongsi bersama orang yang mungkin di industri yang berbeza, dalam industri yang berbeza, apakah cara yang paling senang untuk bertukar
Tetapi pada masa yang sama, apabila kita bertukar tu, kita telah ada sesuatu yang dah bersedia, orang, teknologi dan juga keuangan untuk menjadi hebat dan boleh survive ataupun boleh hidup sementara, supaya bila keadaan telah pulih, kita akan menjadi satu yang gagah. Jadi dalam kes ni, apa yang saudara sarankan? Ya, bila mana kita ada sebuah tim yang kuat, bagi saya tidak ada masalah untuk pivot ataupun melakukan apa jua bisnes. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan resources sedia ada, okey, dengan pada masa yang sama kita berada dalam ekosistem yang betul dan gunakan skill, resources, connection untuk complement each other. Okay. Contoh, kami bermula sebagai syarikat teknologi. Of course, kita ada in-house programmer, designer sebagainya. Jadi apa yang berlaku bila mana kami tak ada kerja, tak tahu nak buat apa, kami cuba hidupkan balik sister company, in-house, our software in-house, dan kami just gunakan ekosistem business connections dia ada untuk mendapatkan lagi bisnes-bisnes yang walaupun bukan dalam industri yang sama, as long as kita boleh survive. Satu contoh yang saya boleh kongsi antaranya adalah projek Our Farm yang recently announced by AirAsia. Itu adalah salah satu projek yang kami sedang lakukan, bermakna AirAsia memberi kepercayaan kepada kami untuk support the whole technical in term of IT dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kalau kita sudah mempunyai tim yang kuat, kita pergi ke mana pun kita boleh hidup. Ibaratnya kita ada dalam satu kapal bahtera yang memang kita mempunyai satu kapten yang kuat, kita mempunyai satu kumpulan yang memang tahu dia nak buat apa. Bagi kerja apa pun dia boleh buat. Jadi walaupun kapal ke kanan, ke kiri, terus tetap kapal tu keep afloat. Ya, tadi bercakap tentang afloat ni, tadi pada awal rancangan ini saudara ada sedikit funds, ada sedikit sumber kewangan yang telah disimpan. Sekiranya satu hari ada masalah, kita akan ada duit nak bayar gaji berapa? 80 orang, 30 orang. 30 orang kan. Jadi 30 orang tu banyak. Kalau seorang gaji saya tengah kira mungkin dekat 80 ke 90 ribu satu bulan nak bayar ni kan. Jadi berapa banyakkah secara keseluruhannya dari rakan-rakan yang lain kan, syarikat-syarikat lain selalunya yang sebesar syarikat saudara, berapa banyak agaknya simpanan yang ada sekiranya berlaku satu krisis mereka boleh bayar gaji. Macam saya terpaksa keluarkan duit saving saya untuk bayar gaji-gaji dan sebagainya. Jadi I just want to know your story. How did you manage, and perhaps your recommendation for others? Ya, tentang size of money, size of saving sebenarnya very subjektif. Very subjektif untuk kita tentukan sebab ini bergantung kepada sejauh mana performance sesebuah syarikat itu sendiri. Jadi apa yang berlaku di dalam syarikat kami, memang saya sangat pentingkan contingency fund dan aktiviti sebab memandangkan kami involved dalam startup scene ataupun kita sebut syarikat pemula, growth sangat penting. Jadi kami akan push sekuat mungkin bagaimana untuk grow. Jadi amalan penting, kita concern juga berapa banyak fund yang kita boleh allocate. Jadi tentang jumlah memang bagi saya sangat subjektif, tapi untuk pandangan peribadi saya allocatekan lebih kurang setidak-tidaknya adalah 30% daripada revenue untuk kita allocatekan sebagai contingency fund, dan ianya memang sangat-sangat membantu. Dan saya expect ketika berlakunya krisis, kita berhadapan dengan zero sale, kami boleh survive up to at least 4 ataupun 5 months. Okey, saya sangat kagum dengan kehebatan saudara Radin sebagai seorang ketua. Mungkin kita ada mungkin 1 minit saja tinggal. Apa yang sangat penting yang perlu ada dalam diri seorang ketua bisnes, tak kira lah small business, micro SME ke SME ataupun the big SME, yang perlu ada untuk mengharungi krisis ini? Mungkin apakah 3 perkara yang perlu ada pada seorang ketua itu?
Okey, bila bercakap tentang soal kita cakap tentang ketua, bagi saya paling penting adalah leadership. Ya, sekarang ni biar kita bodoh tak apa, tapi kita ada leadership dan kita boleh understand apa yang sebenarnya tim kita mahukan. Jadi cuba kita bayangkan kita mempunyai anak 30 orang. Bagaimana memahami anak 30 orang dengan PL yang berbeza, dengan passion yang berbeza, tabiat yang berbeza. Itu sebenarnya salah satu cabaran bagi saya sendiri, bagaimana mengurus, bagaimana memahami tim, dan perkara yang kedua adalah perlu ada timbang rasa. Bila ada timbang rasa dekat situ, kita dapat create satu culture yang betul, satu culture kerja yang betul. Dan bila ada timbang rasa, kita akan nampak di situ adanya harmoni di antara staff. Okey. Dan seterusnya perkara yang ketiga yang saya selalu tekankan adalah ego versus hope. So sekarang ni setiap individu yang memulakan kerja, memulakan bisnes, ada dua benda yang sentiasa ada konflik. Ego dengan hope, harapan. Jadi dua benda ni yang saya selalu tekankan. Ego perlu ada. Setiap manusia perlu ada ego. Tapi kena seimbangkan dengan harapan. Bila kita cuba seimbangkan antara ego dan harapan, nanti di situnya adanya timbang rasa, di situnya kita mula cuba untuk complement each other. Jadi itu perkara yang saya selalu tekankan ketika saya membina syarikat dan juga membina kumpulan dalam syarikat itu sendiri. Wisdom. Terima kasih banyak saudara Muhammad Radin Anwar. Beliau adalah ketua pegawai eksekutif dan juga pengasas bersama Wahdah.my. Terima kasih banyak. Kita banyak belajar tadi tentang leadership. Bagaimana kalau ada nakhoda kapal yang bagus tu, tak kisahlah gelombang macam mana pun dapat diharungi dengan bagus. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Terima kasih saudara Radin.